Beberapa daerah di Sabah kembali dilanda banjir dan untuk perinciannya bersama Rozilawati Asik di Kota Kinabalu. Baik, silakan Zila. Ya Farhatul, jumlah penduduk yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS kembali meningkat. Setakat 4 petang Rabu seramai 2,616 orang daripada 1,225 keluarga di 5 daerah dipindahkan ke 10 PPS. Berdasarkan infografik Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, selain Pitas, 4 lagi daerah turut dinaiki air iaitu Suk, Sepitang, Beaufort dan Membakut. Pitas mencatatkan jumlah penduduk paling ramai di PPS iaitu 1,777 orang, diikuti Beaufort 359, Membakut 211, Sepitang 196 dan Suk 73 orang. 140 buah kampung kini terjejas banjir. Proses pemindahan penduduk terjejas banjir di 4 daerah iaitu Suk, Sepitang, Beaufort dan Membakut sedang giat dijalankan. Untuk mengetahui proses pemindahan penduduk di Beaufort, kita bersama Gabriel Michaelstown. Silakan Gab. Baik Zila, saya kini berada di Pusat Pemindahan Kekal Selagon Beaufort bagi mendapatkan perkembangan terkini situasi banjir yang menjejaskan beberapa daerah termasuk Membakut dan Sepitang. Bersama saya ialah Ketua Zon Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kapten Muhammad Hazli Shah Abdul Hamid. Selamat petang Tuan. Selamat petang. Baik Tuan, boleh terangkan bagaimana proses pemindahan penduduk terjejas banjir di ketiga-tiga daerah? Okay, terima kasih. Untuk makluman, kita seketika ini menghadapi situasi banjir untuk 3 buah daerah iaitu Beaufort, Sepitang dan juga Membakut. Dan berdasarkan daripada Met Malaysia telah memberikan amaran awal dan juga pengisytiharan bencana daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana daerah masing-masing. So saya selaku Ketua Zon APM telah mengarahkan untuk menggerakkan 12 pegawai dan hampir 80 anggota untuk melaksanakan proses pemindahan. Dan proses pemindahan ini dijalankan secara berperingkat mengikut tahap resiko yang telah kita menilai lah. Dan ketika ini proses pemindahan masih lagi berjalan dengan menggunakan logistik APM seperti loriman, LRV iaitu kenderaan 4x4 dan juga bot. Dan ada beberapa tempat yang mungkin memerlukan bot, so kita akan gunakan bot lah. Dan untuk makluman juga kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain yang diketuai oleh polis sendiri selaku komander operasi. Apakah cabaran utama yang dihadapi dan bagaimana ia ditangani oleh pihak berkuasa? Cabaran yang kita hadapi, air naik terlalu cepat. Ya, dan juga arus serta beberapa laluan yang sukar kita lalui, di mana laluan-laluan ini mungkin memerlukan kenderaan lori ataupun kenderaan berat lah, loriman seperti APM kita ada loriman, dan kemungkinan juga kita memerlukan bot. Walau bagaimanapun perkara ini tidak menghalang kita untuk terus berusaha untuk memastikan memindahkan bangsa-bangsa lah ya seterusnya. Dan di sini juga kita membuat hebahan secara berhema untuk kepada semua penduduk-penduduk yang terjejas banjir ini untuk berpindah sekiranya keadaan memerlukan berpindah, dan tanpa perlu kita mengarahkan lagi, mereka tahu dan boleh menghubungi mana-mana agensi yang berkaitan di daerah masing-masing untuk pemindahan seterusnya. Baik, terima kasih Tuan. Sekian perkongsian situasi banjir Beaufort. Kembali kepada Zila di studio. Terima kasih Gabriel. Di Tenom, bantuan segera terus digerakkan kepada penduduk terjejas banjir susulan peningkatan paras Sungai Padas dan Pegalan yang kini berada pada tahap bahaya. Pegawai Daerah Tenom Alexander Liu yang juga pengerusi JPBD Tenom memaklumkan bekalan makanan, air bersih serta keperluan asas sedang dihantar ke PPS yang telah dibuka. Banjir pada hari ini agak besar berbanding yang lepas. Jadi kita sedang selaraskan bantuan-bantuan kepada mangsa-mangsa banjir, yang mana kita telah membuka PPS di Melalap dan juga di Kemabung
ya, dan kita akan selaraskan apa-apa bantuan kepada bangsa-bangsa banjir ini pada hari ini. Setakat pagi Rabu, paras air Sungai Padas dan Pegalan direkodkan melepasi paras bahaya dengan tren peningkatan berterusan susulan hujan lebat sejak beberapa hari lalu. Beberapa kampung dan laluan utama tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan. Ini kali macam ada laju. Tadi pagi sekejap sampai sini pun mau naik 3 kaki. Tapi tengah-tengah sekarang jam 12, Inupai sudah mulai slow, sudah turun sudah. Kita sini memang ada naik sikit. Sekarang air mencecah 10 kaki lebih. Rumah semua sudah tenggelam. Setakat ni kami ada bot sendiri saja. Saya tinggal untuk pergi mengambil, ada 5 keluarga lagi akan pindah pergi pusat pemindahan PPS. Di pusat pemindahan PPS di Dewan Sarian Tanam. Harap ni air ni cepat surut dah. Pusat Kawalan Operasi Daerah Tenom memaklumkan pemantauan berterusan dilaksanakan. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Pelaburan strategik terus menjadi fokus utama kerajaan negeri dalam memastikan pertumbuhan ekonomi kekal, mampan dan berdaya saing. Agenda Koridor Pembangunan Sabah SDC di bawah seliaan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia pelengkap penting kepada pelaksanaan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, keutamaan diberi kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu menjana peluang pekerjaan bernilai tambah serta memperkukuh rantaian bekalan tempatan. Dalam masa sama, sedia turut berperanan sebagai pemuda cara strategik yang menyelaras perancangan pembangunan serta mempergiat promosi pelaburan negeri. Keutamaan kita adalah kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu menjana peluang pekerjaan bernilai tambah, memperkukuh rantaian bekalan tempatan serta memberi limpahan manfaat yang jelas kepada komuniti setempat. Beliau berucap pada Majlis Songkai Kurung-Kurung Ketua Menteri bersama Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan di Kota Kinabalu. Dalam ucapan sama, Datuk Haji G turut menjelaskan pendekatan pembangunan berteraskan rakyat terus diperkukuh. Ia bagi memastikan manfaat pembangunan dirasai secara menyeluruh di Sabah. Melalui sedia, kerajaan negeri melaksanakan pelbagai projek infrastruktur berskala kecil berimpak tinggi di 3 wilayah pembangunan utama negeri. Sepanjang tempoh 2020 hingga 2025, sebanyak 1,126 projek kecil dilaksanakan melibatkan 32 daerah dan daerah kecil. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan keterangkuman sosioekonomi, memperbaiki akses kemudahan asas serta merapatkan jurang pembangunan khususnya di luar bandar. Mencerminkan komitmen kerajaan negeri untuk memastikan pembangunan dilaksana secara seimbang dan inklusif merentas seluruh Sabah. Prinsip Sabah First terus menjadi trust kepada setiap dasar dan keputusan kerajaan bagi memastikan kepentingan rakyat Sabah sentiasa diutamakan. Ketua Menteri turut menyampaikan sumbangan kasih Ramadan kepada 16 pusat tahfiz dan pengajian Islam berdaftar. Usaha memperkukuh integriti pentadbiran negeri terus diperkasa menerusi Majlis Ikrar Bebas Rasuah melibatkan ahli jemaah Menteri Sabah. Majlis yang diketuai Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor ini berlangsung di Bilik Mesyuarat Jemaah Menteri Menara Kinabalu. Sejurus melafazkan ikrar Ketua Menteri bersama anggota Kabinet Negeri menandatangani dokumen IBR disaksikan Pengarah SPRM Sabah Muhammad Fuad B. Basrah. Pelaksanaan program ini mencerminkan komitmen positif kerajaan negeri dalam memperkukuh tadbir urus serta mencegah rasuah dan salah guna kuasa. Komitmen ini akan kita teruskan kepada kementerian dan agensi di bawah kementerian jugalah. Jadi ini sekaligus akan memperlihatkan keberkesanan dan juga inisiatif-inisiatif yang kita rancang supaya pencegahan rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan ini dapat kita cegahlah.
Komitmen memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan Polis Diraja Malaysia PDRM termasuk sepanjang bulan Ramadan. Disandarkan pemantauan rutin keselamatan diperkukuh menerusi kerjasama bersama agensi berkaitan khususnya bagi menjaga ketenteraman perairan dan komuniti pulau. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP George Abdul Rahman berkata, kehadiran anggota polis di kawasan awam menjadi jaminan penting dalam mencegah sebarang ancaman terhadap keharmonian masyarakat. Di bulan Ramadan ni kita punya rutin tugasan macam biasa. Kita selain daripada GD, daripada tugas am, kita ada marine di perairan kita ni untuk menjaga keselamatan sempadan kita ni. Dan begitu juga dengan agensi-agensi rakan-rakan kita yang lain. Rutin tu kita buat macam biasa. Cumanya di bulan Ramadan ni mungkin kita sentiasa berhubungan lebih kerap lah, kan, untuk mendapatkan maklumat-maklumat lanjut dan sebagainya. Beliau ditemui dalam program Iya Ramadan bersama Ketua Polis Daerah Sandakan di Kampung Pulau Berhala. Kami banyak berterima kasih sama OSOPD kami baru ini sebab dia selalu tinjau sama ini pulau sebab tidak ada kacau bilau apa-apa. Kami di sini seluruh bajau semualah dalam 5,000 itu tidak ada apa-apa. Jadi OSOPD kami ini selalu dia pantau-pantau. Saya gembiralah mana Ketua IPD datang sini untuk ziarah kampung di Pulau Berhala. Kami besar hatilah. Dalam program itu, IPD Sandakan turut menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada golongan asnaf serta berbuka puasa dan menunaikan solat tarawih bersama penduduk. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Farhatul. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Zila.